الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Kalimat yang mulia, pekertaan ahli syurga, menyebutnya sunnah sunat, menyebutnya, mengungkapkannya, menjawab adalah wajib. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'i wa salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين نحمده هو ونستعينه ونستهديه هو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sidang jemaah zuhur yang didoakan kebaikan, keselamatan, kemudahan, kesihatan, al-yusru, al-khair, wal-barakah, wal-rahmat, wal-afiyah, wassalamah fid dunya ilal akhirah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita tengok satu bab yang berkaitan tentang bersegera melakukan kebaikan. Babun fil mubadarati ilal khairat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahu Muslimun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah redha ke atasnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fi'il madhi. Bersegeralah kamu wahai sahabat dan umat Islam dengan amalan-amalan yang soleh. Maka akan berlaku ke atasmu fitnah-fitnah yang banyak. Seumpama potongan malam yang gelap gelita. Berpagi-pagi seorang lelaki percaya beriman, berpetang-petang menjadi kafir. Berpetang-petang menjadi beriman, berpagi-pagi esoknya menjadi kafir. Kejap macam ni, kejap macam tu. Kejap macam tu, kejap macam ni. Akhir zaman. Nabi dah beritahu dalam hadis. Seterusnya dihuraikan Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, dinahu, dengan sejumlah harga daripada dunia. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati oleh Allah, tengah hari ini kita tengok satu tajuk dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi rahimahullah pada bab fil mubadarati ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Jadi khairat ni tuan, khair ini kebaikan. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi
Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana kebaikan itu dikerjakan. Banyak ayat Quran dan hadis yang menyebutkan kalimat lafaz perkataan al-khair. Antaranya ayat Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakanlah olehmu kebaikan, nescaya kamu akan mencapai kemenangan, kejayaan. Dan disinonimkan kebaikan itu dengan ilmu. Berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah SWT nakkan padanya kebaikan, Allah SWT akan bagi padanya faham urusan agama. Yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nakkan padanya kebaikan, Allah SWT bagi padanya faham urusan agama. Nabi pernah sebut dalam sepotong hadis yang lain, Nabi menyuruh kita, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahu, wala takun khamisan fatuhriku. Kun aliman. Nabi perintah saya, perintah tuan-tuan, semua kita orang Islam, umat Nabi SAW, kun aliman, kena jadi orang alim. Alim, isim fa'il, orang yang berilmu. Dia nak belajar ilmu, nak jadi orang berilmu ni tuan, kata Imam Syafi'i tuan, ada 6 step lah. Kan. Bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat, belanja suhbatil ulama, masa yang tulis zaman, masa yang panjang. Banyak orang alim hari ni lama je menunduk, 6 tahun, 10 tahun memunduk kan. Oh, jadi orang alim dah umur 40, jadilah orang alim. Dan kita tuan tak sekolah agama, mungkin kita mak ayah kita suruh kita tak pergi sekolah agama, main-main. Kita tidak memunduk. Tak apalah, kita jadilah orang nombor 2. Au muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar. Orang belajar. Belajar kita, alhamdulillah kita di Malaysia kita ni ada kuliah zuhur, kuliah maghrib di kawasan kejiranan kita. Tuan-tuan, kita susunlah jadual kita ikut jadual schedule masjid dan surau. Bukan surau dan masjid ikut schedule kita. Dan pasal apa? Kita mendatangi ilmu. Sebab ilmu itu disinonimkan Nabi SAW dengan kebaikan. Dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jadi sebutkan di sini, bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh. Bersegeralah kamu dengan kebaikan. Kebaikan itu dengan ilmu. Hari ini macam-macam kita nak bertindak. Wahai ayah, wahai bapa, wahai suami, wahai isteri, wahai hamba Allah, wahai anak lelaki, wahai rakyat Malaysia. Kan? Kita nak bertindak kena dengan ilmu. Dengan ilmu, kata Sayyidina Umar, yufarriku ma maynal haqqi wal batil. Dengan ilmu itu kita akan bertindak berdasarkan ilmu yang hak, yang benar, kita sokong, kita dokong. Itu namanya tamassuk. Ada pula orang berpegang kepada kebenaran, orang kata taksub. Salah. Tuan. Orang yang berpegang kepada kebenaran, Syekh, entah taksub lah. Tak, tuan. Kita tu kena muhasabah diri, kita mengaji cara mana. Kita pula kata kepada orang yang pegang kepada Quran dan Sunnah. Memang akhir zaman lah tuan. Kita pegang kepada Islam ni, orang kata, entah taksub Syekh. Salah, kita yang salah pula taksub. Tamassuk, berpegang teguh pada agama. Taksub nanti ni. Kenapa tak taksub? Kan. Kita ni tuan. Taksub tu membabi buta, pegang tak betul tuan. Tamassuk, berpegang kepada agama Allah SWT. Berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada Al-Quran. Berpegang kepada As-Sunnah. Tuan-tuan. Dah siapa yang huraikan Al-Quran dan Sunnah? Ulama' lah. Ada. Mesti ada ulama' tuan-tuan. Dijamin sepanjang zaman sampai hari kiamat mesti ada ulama'. Kita kena cari ulama' tu. Kita yang jahil, kita yang orang awam, cari ulama' tu bersama dengan mereka. Dengan ilmu juga membezakan yang batil untuk kita tinggalkan, yang kita kata ini batil ni, ini salah ni.
Lebih-lebih lagi duduk di akhir zaman yang kelabu asap ni tuan. Maka apa kata Nabi SAW tadi? Badiru bil a'mali salihah. Hadis ni tuan-tuan telah dihimpunkan oleh ulama-ulama min ahadisil fitan. Hadis-hadis fitnah akhir zaman. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Almarhum Kiai Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Makki An-Nadawi. Dah setahun 2 bulan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa mawasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatun min darajah Allahumma amin. Ada di buku tuan dalam bahasa kita 40 hadis-hadis fitnah akhir zaman. Ada hadis ni. Maknanya sahabat Nabi tu yang 10 di kalangan mereka dijamin dengan syurga al-asyarah al-mubasyiru Nabi Jannah dan sahabat-sahabat lain min ahlil badar min ahlil uhud. Sahabat-sahabat 124 ribu sahabat Nabi itu yang mendapat title radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tengok dan lihat Nabi beriman dengan Islam dan mati dalam Islam tu. Diarah dan diperintahkan Nabi badiru bil a'mali salihah. Bukan mereka, termasuk tabi'in, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, awliya usolihin, orang alim, orang umat Islam sepanjang zaman, termasuk kita kurun akhir ni tuan-tuan, apa dia? Bersegera mengerjakan amal-amal soleh. Sebab apa? Fasatakunu fitanun, maka akan datang ke atas kamu fitnah-fitnah. Ini kita risau. Kita bercita-cita tuan-tuan bila raya pula, raya birthday kita. Selamat panjang umur. Kita nak panjang umur kita, lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, tapi tak nak mengaji. Bahaya tuan-tuan. Saya tuan-tuan, wallahualam tuan-tuan. Tengok situasi hari ni kan. Takut tuan-tuan. Tak tahu apa lagi ujian yang akan berlaku besok, yang akan dihadapkan kepada kita melalui maklumat dalam handphone. Ini handphone. Kemudian bila kita dapat maklumat tu, kita akan bertindak. Kita akan respon. Respon spontan ke, respon lagi 10 minit ke, lagi 5 minit ke, lagi 1 jam. Respon tu berdasarkan ilmu kita. Berdasarkan ilmu yang kita masuk dalam tubuh badan kita. Ilmu yang barokah. Dan pastinya tuan, ujian yang paling besar, ujian kepada iman dan akidah yang dicemburui oleh iblis dan syaitan. Mereka nak cabut iman dan akidah kita sampai ke tenggorokan yang terakhir, nafas kita yang terakhir. Maka sebab tu hati-hati, maka Nabi dah pesan, fasatakunu fitanun, akan berlaku kepada kamu fitnah-fitnah yang melanda. Ingat tuan-tuan sejarah Islam tuan, fitnah-fitnah melanda tuan, tak lama daripada zaman Nabi SAW, cucu Nabi SAW, Sayyidina mana dulu? Hasan, Muhsin, Husin. Hasan 47 tahun matinya diracun. 47 tahun tuan, saya 49. 47 dah meninggal dah cucu Nabi SAW. Muhsin meninggal awal, cucu. Husin 57 tahun. Dibunuh, kepalanya dipenggal. Oh, zaman fitnah. Sahabat dengan sahabat. Itu zaman kita ulama ajar kita adab tuan, mereka dengan mereka punya ijtihad. Mereka ni sahabat-sahabat Nabi SAW. Berlakunya fitnah yang selepas daripada itu, zaman Umayyah, zaman Abiyah, sampai zaman kita ni tuan, zaman Melaka, zaman fitnah peperangan masa zaman Belanda, zaman Portugis, sampailah zaman kita ni tuan. Sampai zaman kita tuan akan berlaku fitnah. Fitnah ni tuan kalimat Arabiyah. Kita kadang orang Melayu ni fikir pasal fitnah ni. Contoh tuan-tuan ni, dalam masyarakat kita ni, orang kata kita mencuri. Ataupun kita ni buatlah benda tak elok tuan, kita tak buat. Kan? Oh, CCTV, tapi muka orang buat tu macam muka kita. Bukan kita, hari tu kita pakai baju warna lain pun. Tapi orang kata kita buat. Satu tempat kerja kata kita buat. Bos pun kata kita buat. Itu fitnah. Itu kalimat kita lah fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, fitnah ni musibah. Macam berlaku di Cianjur. Allah miyasir umura umat Islam di Cianjur. Mana? Jawa Barat ke Jawa Timur tuan? Di gempa bumi kan. Hari ni pula gempa bumi di Turki. Fitnah termasuk semulan tuan. Fitnah gempa bumi, banjir, lajang tanah, longsor,
Termasuk apa yang berlaku hari ni, kekicauan segi ekonomi ke politik ke fitnah lah. Maknanya kacau bilau. Fitnah ni apa? Benda-benda yang tak suka. Benda-benda yang hatta yang membabitkan keimanan dan akidah. Maka fitnah. Maka Nabi SAW menyebutkan suatu contoh dalam Jawami'ul Kalim. Kata-kata yang pendek tetapi memberikan makna yang panjang. Kan Nabi urai macam ni, ya ke? Sahabat fitnah. Kaqita'il lailil muslim. Seumpama potongan malam yang gelap gelita. Macam mana Ustaz maksudnya? Tuan-tuan nanti asar hari ni ialah kita mendung kan semenjak musim hujan kan, musim terkujuh ni. Lepas asar nanti pukul 4 asar 4.30 pukul 5 tengok gelap. Naik motor balik ke rumah tuan-tuan, mandi-mandi pukul 5 bersungai, kita mungkin ada kebun kat rumah, kita cek dah makin gelap. Pukul 6 dah makin gelap. Pukul 6.30 dah suruh anak tutup tingkap. Makin gelap, makin gelap. Begitulah keadaannya tuan-tuan, daripada kurun Nabi SAW sampai ke kurun kita, sampainya berlaku kiamat. Umpama potongan juzuk malam yang gelap gelita. Makin gelap, makin gelap, makin gelap. Tuan-tuan yang dah umur 50 tahun nak pencen, tuan-tuan ingat balik 20 tahun dulu. Ingat balik 30 tahun dulu. Dululah tuan-tuan Dulu kalau kita isi minyak, dululah. Nak isi minyak satu hal. Nak beli barang kena singgah kedai lain. Nak pergi cocok bank, pergi kedai lain. Sekarang ni turun dekat mana-mana. Petropam tuan-tuan, A to Z kita pergi. Boleh semayang, boleh. Semayang duha boleh. Berak kencing boleh. Mandi pun boleh. Apa lagi? Masuk duit, hantar duit boleh. Beli jajanan kita boleh. Isi minyak penuh pun boleh. Nak basuh kereta pun boleh. Jangan tidur dekat surau tu sudah tuan-tuan. Nak cerita tuan, tapi hari ni tuan semayang masih lambat. Kita lah. Semayang lambat. Banyak benda. Silaturahim tak terjaga, banyak benda tuan. Walaupun kemudahan. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dan Nabi menghuraikan situasi-situasi yang dahsyat yang akan berlaku apa dia? Berpagi-pagi seorang lelaki beriman, petang menjadi kafir. Petang beriman, besok pagi menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan harga, sejumlah harga daripada dunia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah. Hadis daripada Abu Hurairah min silsilati az-zahabiyyah. Abu Hurairah ni laluan emas, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah ni min ahli suffah. Bersama kawan-kawan sewaktu-waktu dengannya, sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abi Talib, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu sahabat-sahabat yang duduk dekat pangkin belakang. Tuan-tuan yang ada rezeki dah pergi umrah, kadang ceritanya orang balik umrah dia tak perasan lah. Kadang tak apalah tuan-tuan pergi umrah berapa hari duduk kat Marina. Kadang bila grup masuk tu, beria kita nak, mula-mula tu kita berlari, kita duduk depan. Okeylah duduk depan, dekat dengan sebelah kiri makam Nabi, dekat dengan mimbar. Next, kali kedua, kali tiga, jangan pergi cepat. Kita pergi yang grup belakang. Kita grup tapi kita duduk belakang. Pelan-pelan, ontok-ontok, pelan-pelan. Tengok, oh macam ni Raudhah 330 meter persegi. Subhanallah. Kata Imam Nawawi dalam dua pandangannya. Duduk belakang tu enjoy, tengok duduk belakang. Biarlah orang bergubuk depan tu, kita tengok. Subhanallah. Kita nak mati pemandangan. Dah masuk 2-3 kali tu, tengok. Subhanallah. Kata Imam Nawawi, qita'ah biq'ah tu, qita'ah 330 meter persegi Raudhah itu, itulah suasana keadaan macam tu satu dalam syurga Allah SWT nanti. Pandangan kedua beliau menyebutkan, Imam Nawawi sebut ketenangan, kebahagiaan, keseronokan, apa lagi dia sebut tuan? Beronok-ronok kita dalam Raudhah tu, itu adalah gambaran beronok-ronok keadaannya kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuan-tuan, sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi nak cerita api tuan-tuan, situasi yang bersebutkan tadi tuan, berpagi-pagi termasuk manusia tuan di akhir zaman, dulu duduk sebelah sini. Beriyalah kata sebelah sini, tiba-tiba pergi sebelah sana. Sebelah sini, sebelah sini sana tuan. Yang paling tinggi tuan-tuan, yang paling dahsyat, diberikan Nabi SAW akan suatu perumpamaan bahawa iman dan akidah. Yang mana iman dan akidah ni dia tak boleh macam pakai baju. Pergi kerja pakai baju lain, petang nak berjoging baju lain, malam nak pergi masjid surau pakai baju lain, tukar sokmo. Tak, iman dan akidah itu.
Tapi di akhir zaman, iman dan akidah bertukar-tukar. Pagi lain, petang lain, besok lagi lain. Yang paling dahsyat, dijualnya keyakinan kepercayaannya itu dengan sejumlah harga daripada dunia. Apa jumlah harga? Mungkin risuah. Mungkin jawatan. Mungkin kalau I terima projek ni, I bagi you pergi Korea, pergi balik, I support you belanja semua, I bagi you cash 5,000 dan tayar kereta you ni, I bagi baru. Dah ustaz tahu mana, aku pun pernah kena. Kan? Kena tuan. Dululah masa saya perkhidmatan awam tuan, mungkin orang yang nak bagi saya, dia tak tahu aku tu ustaz. Hari tu tuan kopiah saya tertinggal. Dia mari. Cik, kalau cik bagi ni, cik, saya bagi ujung tahun ni pergi Korea, pergi balik 5,000 cash, tayar kereta bagi kunci, saya tukar. La ilah Allah, kuatnya rasuah. Terus tolak tuan. Tutlah orang kita rosak tuan jadi tuan-tuan, kerana keyakinan iman kita dijual beli dengan harga sejumlah daripada dunia. Berlaku tak hari ni? Tuan-tuan jawab, tuan-tuan tengok sendiri, tuan-tuan hukum. Ya, benar berlaku di sekeliling kita. Dan jangan berlaku kepada kita dan ahli keluarga kita. Ustaz, macam mana solusi Ustaz? Mengaji tuan. Habisi kehidupan anda. Habisi baki kehidupan anda dengan mengaji. Mengaji apa? Ilmu. Maka disebutkan tadi, ilmu itu seerti dengan yufaqihu fiddin. Kebaikan itu diartikan dengan orang yang faham. Tuan-tuan, kehidupan kita ni agama tuan-tuan. Kadang fikir agama ni semayang ni kan keluar daripada surau, pintu surau ni tak agama. Dah, keseluruhan kehidupan kita agama. Agama kat mana? Kehidupan kita ibadah. Kita ni sedang berubudiah kepada Allah. Sekarang ni ibadahnya pembagian yang pertama, namanya ibadah yang khusus. Semayang zuhur, semayang 5 waktu sehari semalam, ibadah khusus. Nak semayang ni kena ada ilmu je tuan. Kena mengaji. Bukan pakai ikut-ikut, kena mengaji. Itu ibadah yang khusus. Haji, umrah. Apa lagi? Puasa bulan Ramadan. Dah tak lama dah ni tuan. Apa lagi? Ibadah-ibadah yang lain tu, ibadah yang khusus. Selain daripada ibadah yang khusus, namanya ibadah yang umum. Kerja, ibadah. Tuan-tuan, kalau sekadar ujung bulan ni, dah dapat gaji dah. Ujung bulan dapat gaji tuan-tuan. Baru dia dapat gaji kan. Ialah kita kerja ujung bulan dapat gaji. Lee Chong Wei, tuan-tuan, terkejut kawan tuan-tuan. Pahal lah sebut nama aku, tak apa tuan. Saya dengan dia kawan. Lee Chong Wei pun ujung bulan dapat gaji. Sarawanan. Sebab siapalah tuan-tuan. Kita dapat gaji, kita dapat gaji dan kerja kita 8 jam sebulan tuan-tuan, dapat berkah rahmat, dapat pahala. Itu yang kita nak usahakan dalam hidup kita tuan. Kalau sekadar macam ustaz makan gaji ni orang Melayu kita tuan. Macam mana ustaz kita makan gaji? Dah, kita ibadah. Tukar cara cakap tuan. Daripada mula-mula masuk perkhidmatan awam sampai besok nak pencen. Macam ustaz makan gaji, alamak tuan-tuan. Kita nak besok masuk lubang kubur dah. Beribadah, kerja kita ibadah, Kita silaturahim adik-beradik, ziarah mak ayah, ibadah. Sedekah, ibadah. Naik kenderaan kulu kilir pergi mana nak buat ibadah. Seluruhnya ibadah umum. Innal ibadata tangkasimu ila kismain. Sesungguhnya ibadah itu terbagi kepada pembahagian yang dua. Ibadah yang umum, ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus, ibadah yang umum. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, inilah situasi. Hadis ni kena dengan zaman kita. Saya ingat tuan, saya mengaji di Jordan dulu 1993. Hadis ni dibaca oleh satu syekh di satu masjid di Amman. Dia ada sebut kepada kami beberapa contoh-contoh, kami tak percaya. Wallahi hadasa fi'lan. Al-yawm hadasa fi'lan. Berlaku apa dia sebut. Situasi-situasi yang digambarkan, ya ke? 30 tahun dulu. Allahu Akbar. Kata tuan-tuan sedang tidak ada yang boleh menyelamatkan saya, tuan-tuan, perempuan, melainkan dengan ilmu. Tuan-tuan kena mengaji ilmu. Kadang kita dengar, alah betul ke ustaz dia cakap, alah betul ke ulama dia cakap, betul ulama pun sama juga. Hari ni bodoh cakap kita ni bahaya. Ngajilah. Pergi mengaji. Mengaji apa ustaz? Ilmu fardu ain. Ilmu ada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain terpecah pada 3, ilmu tauhid akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang 3 ilmu ni tujuan dalam hidup kita, awaluddin ma'rifatullah,
hidup ini mengenal Allah, kita tanya betul tak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada orang buat eksperimen kan, social eksperimen. Orang Melayu kita ada viral kat alam maya. Dia pergi dekat taman-taman, dia pergi tanya dekat orang dengan satu soalan yang terlalu asas, soalan yang terlalu basic dalam ilmu tauhid. Semua jawab dengan soalan salah. Ada seorang dapat jawab betul. Soalan dia ialah soalan, apa soalan dia? Di mana Allah? Berapa orang ada kat surau ni tuan? Kalau kita bagi kertas tuan, kertas A4 bagi 2, saya bagi tuan-tuan pen, tuan bagi kat saya. Tuan-tuan kena jawab, tak jawab tak boleh keluar surau. Tuan. Jawab, di mana Allah? Tak kira apa status, tuan-tuan PhD ke, master ke, tuan-tuan doktor ke, nurse ke, tuan-tuan kaya ke, miskin, tuan-tuan jawab di mana Allah. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab mengikut skrip akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah, tuan-tuan jangan harap tuan-tuan boleh jawab jawapan soalan bocor, jawapannya bocor, ma rabbuka dalam kubur. Tak boleh jawab. Wallahi. Hari ni saya nak tekankan tuan-tuan nak selamat hari baki kita sebelum kita mati dan kita melalui zaman-zaman sukar ni, melainkan mengaji ilmu fardu ain. How serious we are kalau kita nak masuk syurga, kita kena mengaji. Dengan ilmu kita akan tahu siapakah yang benar, kita akan bersama dengan dia. Siapakah yang batil, kita akan tinggalkan dia. Dan kita senantiasa bersama dengan golongan yang benar. Sampailah tibanya nanti bila masanya datang Imam Mahdi, insya-Allah kita akan bersama dengan kumpulan kebenaran al-haq. Itu saja tuan-tuan. Ilmu lah. Dengan ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu fardu ain. Yang paling bagus dan paling baik mengaji kitab-kitab kuning. Ulama-ulama tua kita. Nusantara sesepuh Nusantara kita, Syekh Wan Daud Fatani, Syekh Ahmad Al-Banjari, Syekh Usam Al-Palman, banyak buku-bukunya, kitab-kitabnya yang telah diwariskan kepada anak cucu. Kita ni cucu cicit tak cari atuk nenek kita yang mengaji 37 tahun, 15 tahun untuk kenali mengaji punya lama dekat Mekah dan Madinah. Kita tak nak mengaji. Pasal apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hidup kita cintakan dunia tak habis dan takutkan mati. Sedangkan kematian dah ada tarikh, sebagaimana tarikh lahir kita dalam IC kita, tengok sebelah tu tempat kosong tu adalah tarikh kematian kita. Sekadar itu tuan-tuan, tazkirah peringatan yang sebenarnya saya tujukan kepada diri saya dan saya nak menjawab apa yang sedang berlaku hari ini dekat Malaysia tuan, balik kepada ilmu. Balik kepada ilmu. Wallahu alam, kulli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Risa'il muslimin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami sekalian yang hadir di kalangan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kepada kami ya Allah kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifa'u, shifaan la yughadiruna saqama. Ishfi mardanal muslimin, ishfi mardanal muslimin, ishfi mardanal muslimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami berhimpun dan berkumpul di saat ketika ini ya Allah, memohon dan berdoa di kalangan kami ada hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit di kalangan kami nak keluarga kami, kurniakanlah kesembuhan dan perpanjangan, proses kesembuhan dan perpanjangan ya Allah. Ya Allah, kalangan kami ada yang memiliki permasalahan kehidupan, berikanlah kami jalan keluar wahai Allah. Kalau kami ada masalah keuangan, kau berikan kami kekayaan untuk menyelesaikan hutang-hutang dan permasalahan kami wahai Allah. Ya Allah, memudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana inna amanna ma anzalta wa tabana rasul fatubna ma'asyirin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, kau tentukanlah orang-orang yang soleh, orang yang baik menguruskan urusan hidup dunia dan akhirat kami. Jangan kau tentukan orang-orang jahat memimpin urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.